warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa yuhyi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah, فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Tetap, yang dihormati Saudara Ketua, Saudara Pemangku Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, yang dihormati Saudara Setiausaha Agung, dan ahli-ahli jawatan kuasa agung, Saudara ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat, para tetamu, saudara-saudara para perwakilan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Pemuda PAS Pusat yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk merasmikan muktamarnya pada pagi ini. Satu muktamar yang sangat penting, bukan sahaja kepada Dewan Pemuda, walaupun ia menjadi salah satu sayap daripada Parti Islam se-Malaysia PAS, ia juga penting kepada Parti Islam se-Malaysia PAS sendiri, kerana pemuda merupakan tenaga penting dalam kesinambungan menegakkan cita-cita Islam yang murni, suatu cita-cita yang menjadi harapan tinggi kepada seluruh umat Islam di zaman kini. Setelah kehilangan khilafah Islamiyah dan daulah yang memayungi umat Islam untuk dilaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi cita-cita itu bukan suatu perkara yang senang dan mudah. Ianya tidak boleh dilakukan secara sembrono,
tidak boleh dilakukan secara masing-masing, mestilah melalui sifat dan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah perlunya wujud golongan Islam atau kumpulan Islam di kalangan umat Islam yang ramai, kumpulan yang dinamakan Hizbullah. Firman Allah Ta'ala, "Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka Hizbullah, parti yang menegakkan ajaran Allah, itulah yang akan mendapat kemenangan, yakni pada akhirnya. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atul muslimin, kumpulan orang-orang Islam. Ianya tidak boleh ditubuhkan secara spontan, mestilah memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Hizbullah atau Jama'atul Muslimin memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan janji, iaitulah kemenangan kepada golongan Islam. Kemenangan yang dimeteraikan di dalam Al-Quranul Karim. "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Allah mesti menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Janji yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Yang bermaksud, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh bahawa ia akan menjadikan mereka itu khalifah, dapat mendirikan kerajaan yang memerintah dengan Islam, seperti Allah telah menunaikan janji kepada orang-orang yang terdahulu, dan ia akan membolehkan agama yang ia reda memerintah, dan ia akan menukarkan
ketakutan kepada keamanan. Mereka itu menyembahku dalam keadaan mereka tidak menyungutuiku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Setiap orang yang beriman mesti yakin dan percaya apabila Allah menghendaki untuk menunaikan janjinya, maka tiada kuasa besar dunia yang boleh menghalang. Kerana kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang terbatas. Kerana segala pemerintahan, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhanku yang memiliki kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaan-Mu sahaja kebaikan. Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhan kami, Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Begitulah penentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kerajaan kepada semua, kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang adil dan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang bijaksana dan kepada orang-orang yang bodoh. Diberi kerajaan ini silih berganti untuk menguji dan mencuba manusia. Tetapi kerajaan yang diberi oleh Allah kepada golongan Islam, kepada Hizbullah, kepada golongan yang menegakkan ajarannya, adalah suatu janji yang mahal, yang tidak diberi dengan percuma, yang diberi apabila golongan Islam itu memenuhi ciri-ciri yang melayakkan diri bagi mereka memikul kemenangan yang diberi oleh Allah. Kerana kemenangan Islam itu ialah kemenangan meruntuhkan jahiliyah, meruntuhkan kezaliman, menegakkan iman Islam dan keadilan di atas runtuhan jahiliyah dan kezaliman, bukan meruntuhkan jahiliyah dan kezaliman kemudian menegakkan kezaliman dan jahiliyah yang lain. Inilah dia kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada golongan Islam yang memenuhi ciri-ciri Hizbullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan pemuda yang menjadi salah satu bahagian yang penting dalam gerakan Islam untuk merealisasikan ciri-ciri Hizbullah ini. Mereka mestilah memberi penekanan kepada 5 perkara yang penting. Yang pertama, iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, amal. Yang keempat, pengorbanan atau tadhiyah. Yang kelima, semangat. Ini 5 perkara yang mesti wujud dalam golongan Islam, terutamanya golongan pemuda yang menjadi tonggak penting kepada gerakan Islam. Yang pertama, iman atau akidah perjuangan yang telah diasaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai manusia, abdikalah diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan mencipta orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Dialah yang telah menciptakan untuk kamu bumi sebagai hamparan tempat tinggal, yang menciptakan langit laksana binaan, lalu ia menurunkan hujan-hujan yang menumbuhkan pohon-pohon, pokok-pokok, tumbuhan yang mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki kepada kamu. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Inilah dia iman, inilah dia akidah yang diasaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, yang diterima oleh golongan Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, bukan sahaja di dalam mengaku menjadi Tuhan, bukan sahaja di dalam melaksanakan syiar ibadah, tetapi juga di dalam menegakkan negara dan pemerintahan. Mestilah di atas akidah Islam, akidah tauhid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ajaran yang dinamakan Islam, yang sempurna, yang syumul, yang lengkap, yang terkandung di dalamnya segala aspek yang ada dalam naluri, dalam fitrah, dalam sifat semula jadi manusia, bermula daripada aspek rohani spiritual sehingga aspek jismani material, aspek individualistik, aspek kemasyarakatan, aspek ekonomi, politik, akhlak, nasional, internasional, dan segala-galanya dari dunia sehingga akhirat. Inilah dia ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya, semuanya, bukan sebahagian. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata kepada kamu. Oleh kerana itu, maka pemuda yang paling bertenaga, yang menjadi saraf yang paling kuat dalam gerakan Islam, mestilah mengembelengkan dengan sesungguh-sungguhnya bagi menegakkan akidah tauhid di dalam segala aspek ini dan menentang segala syirik dan kemungkaran yang berhubung dengannya. Di antaranya ialah kemungkaran pemisahan agama dan politik. Islam tidak mengenal pemisahan agama dan politik. Ajaran memisahkan agama dan politik menyanggah akidah Islam. Kerana Allah yang maha sempurna, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, maka Islam ajaran Allah ini juga sempurna. Jika sekiranya di dalam Islam tidak ada aspek politik, tidak ada aspek ekonomi,
tidak ada aspek pendidikan, maka ajaran Islam tidak sempurna. Kita menentang pemisahan agama dan politik kerana faham sekularisme barat yang memisahkan agama dan politik bercanggah dengan akidah Islam. Termasuk di dalam akidah Islam itu mendirikan negara Islam, negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum yang paling tinggi. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang tinggi, dan kita boleh melakukan apa saja perkara yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdepan dengan negara yang tidak mempedulikan Quran dan sunnah, yang menjadikan undang-undang manusia undang-undang yang paling tinggi, yang menjadikan Quran bahan untuk pertandingan, yang menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hiasan dinding dan sebagai bacaan saja, yang tidak ditegakkan di dalam negara dan di dalam seluruh rukun negara. Kita menentang syirik yang berkait dengan kenegaraan, bukan saja yang berkait dengan amalan individu. Termasuk di dalam akidah perjuangan kita ialah melaksanakan syariat Islam, melaksanakan undang-undang Islam dengan cara yang menyeluruh. Salah satu daripadanya ialah hudud, dan hudud salah satu daripada undang-undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam bukan hudud sahaja, qisas, hudud dan ta'zir, tetapi mereka sengaja menonjolkan hudud, tidak menyebut hukum yang lain yang ada di dalam Islam. Padahal di dalam Islam ada undang-undang keluarga, undang-undang perdagangan, undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa, undang-undang perang, undang-undang perdamaian. Semuanya ada dalam ajaran Islam. Menegakkan syariat menjadi sebahagian daripada akidah. Menerima undang-undang manusia padahal sudah ada undang-undang Allah adalah amalan syirik, menyanggah akidah. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu, yakni Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang boleh mengadakan undang-undang, yang boleh mengadakan hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada undang-undang yang diizin oleh Allah, manusia menggubalnya. Di sana ada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, manusia boleh menggubal dengan akal fikiran mereka dalam ruang yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menunjuk pandai sendiri dengan mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala mahu mengongkong, mahu membelenggu pemikiran manusia. Pemikiran manusia, akal manusia, Allah juga yang menciptanya. Maka dia mengetahui di mana batas kemampuan akal. Undang-undang yang ditetapkan secara nas dalam perkara yang tidak mungkin dicapai oleh akal. Setiap orang yang beriman mesti yakin dan percaya bahawa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Pengurnia kepada hamba-Nya, yang tidak
tidak terhingga. Dan di atas keyakinan ini wajib kita yakin dan percaya kepada keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi keadaan ini, golongan muda berpecah kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang berpegang kepada fitrah, kepada naluri, yang menegakkan ajaran Allah, yang tidak dimasuki oleh unsur yang lain. Yang kedua, golongan yang tidak mahu mengambil tahu, yang boleh diisi dengan apa sahaja pahaman dan ajaran yang disuakan kepada mereka. Alhamdulillah, kita mengumpulkan tenaga-tenaga muda menyertai parti kita yang sudah yakin dan percaya kepada akidah perjuangan ini. Apa yang penting kepada kita ialah menyuburkan akidah ini di dalam diri mereka. Inilah dia asas perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS, yang bertolak daripada perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Bukan bertolak daripada tahun 1946. Oleh kerana itu, maka kita tidak perlu hadir dalam sambutan 11 hari bulan Mei tahun 1946. Kerana perjuangan kita bukan bertolak daripada 11 hari bulan Mei tahun 1946. Perjuangan kita bertolak daripada perjuangan menegakkan akidah yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang kedua, bagi melaksanakan iman kita mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu menyertai perjuangan PAS ini terdedah kepada ujian yang banyak. Ujian kepada diri kita, ujian kepada pangkat kita, ujian kepada kehidupan kita, ujian kepada rizki kita, diganggu oleh musuh-musuh yang tidak mahu kepada Islam. Firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu mengira sudah cukup apabila mereka bercakap kami telah beriman, padahal mereka belum dicuba dan diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu, maka termaklum, terbukti di sisi Allah orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Saudara-saudara yang menjadi ahli PAS, semua tahu dan faham PAS tidak boleh memberi gaji tetap kepada saudara. PAS tidak boleh menetapkan tangga gaji yang tinggi kepada saudara. PAS tidak boleh memberi janji kebendaan kepada saudara. Menyertai perjuangan PAS mestilah bersedia dengan penuh pengorbanan. Inilah pondok terbuka yang disediakan oleh PAS, yang mentarbiahkan saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya boleh memberi janji Islam akan menang. Perjuangan ini adalah perjuangan yang benar. Kita tidak boleh memberi janji kalau kita menang nak bagi jawatan apa. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Bani Amir, satu kabilah Arab yang besar sebelum daripada hijrah, mengajak pemimpin-pemimpin Bani Amir masuk Islam, memberitahu kepada mereka janji Allah, Islam akan menang
Islam akan memerintah. Pemimpin Bani Amir bertanya, sekiranya Islam menang, apakah yang akan kamu berikan kepada kami? Yani apakah pangkatnya? Apakah jenis jawatannya? Apakah pelaburannya? Apakah janjinya yang berbentuk duniawi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberi kepada kamu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Pemimpin Bani Amir tidak bersedia menyertai Islam kerana dia mahu suatu janji yang bersifat madiyah, kebendaan. Adapun Aus dan Khazraj, dua kabilah yang datang dari Madinah, yang telah mendengar berita kelahiran Nabi akhir zaman di dalam Taurat yang dibaca oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Apabila mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai Islam, mereka menyertai Islam dan mereka membuktikan keikhlasan mereka. Apabila mereka melakukan bai'ah, janji setia yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji yang membuktikan keikhlasan. Membuktikan keikhlasan bukan dengan cakap saya ni ikhlas, bukan dengan cakap kami sudah ikhlas. Ikhlas perkara yang wujud di dalam hati manusia, yang menggerakkan amalan dan tindakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan keikhlasan itu dengan bai'ah, dengan janji setia yang diucapkan. Bai'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum billahi lawmatu la'im wa 'ala an tansuruni wa tamna'uni minhu idza qadimtu ilaikum ma tamna'una minhu ahlikum wa auladakum wa amwalakum falakumul jannah. Yang bermaksud, kamu berjanji kepada aku yang pertama dengar dan taat. Dengar dan taat kepada kepimpinan. Ini tanda keikhlasan. Dengar dan taat kepada kepimpinan, yakni dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa rajin dan di masa malas. Apabila ada arahan, sama ada rajin ataupun malas, mesti dilaksanakan. Kerana tiap-tiap orang manusia mempunyai kedua sifat ini. Ada hari dia rajin, ada hari dia malas. Hari dia rajin, pantang disuruh, kadang-kadang lebih daripada disuruh. Hari dia malas, lembab. Yang pertama, keikhlasan itu dilahirkan dengan ketaatan, mendengar arahan, sama ada rajin ataupun malas. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil 'usri wal yusri, bersedia membelanjakan harta benda, bukan diberi harta benda. Kalau diberi harta benda kita ambil, diberi berharta benda terlalu mudah untuk kita mengambil. Bila Islam menang, diberi harta benda. Ini suatu kewajipan, tak payah diberitahu. Tetapi untuk melahirkan keikhlasan, di masa susah, di masa senang, mestilah bersedia memberi nafkah, harta benda, bagi menegakkan Islam. Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang
ketiga, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Ada golongan Islam, kerja dia menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran tidak ada. Mestilah menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Yang baik disuruh, yang mungkar, yang haram ditegah. Jangan yang baik dibuat, yang mungkar pun dibuat. Yang baik disuruh, yang mungkar dicegah dan dilarang. Wa ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum billahi lawmatu laim. Yang keempat, kamu mesti bangun. Bukan duduk, bangun, beramal, bekerja. Bukan bercakap saja. Bangun bersama dengan aku, yakni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan ajaran Allah tanpa mempedulikan celaan orang yang mencela. Kita melihat ada golongan yang menjalankan kerja Islam hari ini. Dia bercakap dalam perkara yang tidak dikritik oleh orang, dalam perkara yang tidak dicela, yang tidak dicemoh. Bila orang cemoh sekali dia diam, terus diam, tak cakap. Kita terus bercakap, tidak mempeduli cemahan orang dan penghinaan orang. Ini tanda keikhlasan. Wa ala an tansuruni wa tamna'uni minhu idza qadimtu ilaikum ma tamna'una minhu ahlikum wa auladakum wa amwalakum falakumul jannah. Yang kelima, kamu mestilah mempertahankan aku, yakni mempertahankan Islam. Menolong aku, menolong Islam ini. Sebagaimana kamu mempertahankan anak isteri, keluarga dan harta benda kamu. Yakni mempertahankan Islam dengan apa saja pengorbanan. Apa saja pengorbanan yang diperintah oleh Allah. Pengorbanan harta benda, jiwa raga, apa saja pengorbanan bagi mempertahankan Islam. Ini yang kelima. Allah menjanjikan kepada kamu syurga. Inilah dia bagi membuktikan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya melahirkan generasi yang ulung di dalam membina keikhlasan ini. Di dalam peristiwa yang banyak, mereka melahirkan kecintaan kepada Allah, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kerana Islam ini bersumbarkan daripada Allah, kerana Allah, kepada Allah. Lain dengan demokrasi barat, daripada rakyat kepada rakyat, kerana rakyat. Itu lain. Islam daripada Allah, kerana Allah, dan kembali kepada Allah. Keikhlasan mestilah dibina di atas perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mengajar para sahabat radhiyallahu anhum, bukan sahaja di dalam ayat yang dibaca, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan, tetapi melalui praktikal yang banyak dalam sejarah Islam. Di antaranya dalam peristiwa Uhud, mereka dipukul dengan kalah teruk dalam perang Uhud, dengan mengorbankan 70 orang syuhada. Ramai yang mendapat luka-luka, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bertanya, "Anna hadza?" Mengapa jadi begini? Tidakkah kita golongan Islam, golongan yang benar? Mengapa kita dipukul, kita dibelasa, kita dihentam? Anna hadza, mengapa ini? Allah menjawab, min indi anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Allah telah menapis, telah melakukan penapisan
bagi melahirkan keikhlasan di dalam gerakan Islam ini. Di zaman Nabi SAW dan termasuk di zaman kita ini, mesti berlaku penapisan. Penapisan melalui kesusahan, keperitan, penderitaan. Penapisan melalui kesenangan dan kemewahan. Umat Islam diuji dengan menang di Madinah. Mereka berjaya mendirikan negara Islam di Madinah. Kemenangan di dalam peristiwa Badar, cabaran yang banyak menyebabkan lahirnya golongan munafik. Golongan munafik, golongan yang telunjuk lurus kelingking berkait, golongan yang menjadi gunting dalam lipatan jamaah Islam di dalam Hizbullah, yang ingin mengambil kesempatan daripada kemenangan Islam, bukan bersedia untuk berkorban bagi menegakkan Islam. Timbulnya golongan munafik, timbulnya golongan asabiyah, berbagai-bagai golongan. Timbulnya golongan yang imannya ada, tetapi masih ada kecenderungan duniawi. Fikir dalam kepala dia, kalau Islam menang, banyak dapat pahala, dapat macam-macam dalam kepala dia. Allah Ta'ala menguji generasi awal Islam dalam peristiwa Uhud. Apabila mereka dibelasah dalam peristiwa Uhud, yang pertama golongan munafikin mengundurkan diri. Yang kedua, golongan yang ta'assub kepada kedaerahan dan kenegerian. Seorang yang terbunuh di dalam peristiwa Uhud, Rasulullah mengatakan dia ke neraka kerana dia berjuang di atas semangat kenegerian, di atas semangat tanah air semata-mata, bukan di atas semangat keislaman yang ditegakkan di dalam tanah air, di atas semangat kabilah. Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah, wa laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berjuang di atas dasar asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang menyeru ke jalan asabiyah. Para sahabat bertanya, mal asabiyatu ya Rasulullah? Apakah dia asabiyah itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'ina qaumaka 'ala zulmi. Engkau menolong saudaramu di atas dasar kezaliman. Oleh kerana dia bangsa kita, dia puak kita, dia golongan kita, walaupun dia zalim, kita bela dia. Oleh kerana dia bukan puak, dia puak kita, bukan bangsa kita, dihukum mati. Oleh kerana dia daripada kalangan kita, dimaafkan. Ini contoh asabiyah. Islam mengharamkan asabiyah. Mereka yang bersifat asabiyah disisih daripada medan Uhud yang terkenal. Kemudian terdapat di kalangan orang-orang Islam yang melihat harta benda yang banyak. Bukan Islam mengharamkan harta benda, tapi ada masanya untuk mengambil harta benda. Ada caranya di dalam menunaikan mengambil harta benda, menunaikan kewajipan harta benda. Apa yang menjadi masalah? Leka dengan harta benda. Golongan yang menerkam kepada harta benda tanpa perhitungan yang wajar, dihukum oleh Allah. Inilah dia contoh madrasah, pondok yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita melihat bagaimana generasi yang ikhlas ini dapat mempertahankan negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda sudah wafat, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua golongan di dalam masyarakat Islam. Yang pertama, golongan yang ta'assub kepada kenegerian. Di kalangan Aus dan Khazraj, mahu supaya kepimpinan negara itu mestilah dari kalangan orang-orang Madinah. Padahal mereka telah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara Islam. Para sahabat yang datang dari Mekah menjadi pemimpin mereka. Yang kedua, golongan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum alaihimus salam. Terdapat di kalangan mereka kelemahan yang meletakkan kepimpinan negara di atas dasar kekeluargaan, tanpa mengira ilmunya, tanpa mengira kematangannya. Dan apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu memperingatkan mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham ini dikuburkan. Aus dan Khazraj melupai Aus dan Khazraj. Mereka yang menyintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara melulu tanpa perhitungan menerima hakikat ini. Dan kita melihat bagaimana negara Islam yang ditegakkan menghadapi tiga cabaran yang besar yang boleh menghancurkan negara. Dua kuasa besar, Parsi dan Rom. Parsi di sebelah timur, Rom di sebelah barat. Kemudian pemberontakan dari dalam, iaitulah golongan murtad yang mengepung Madinah. Dan kita melihat berlaku suatu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Apabila negara Islam yang dipimpin oleh para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya menghapuskan ketiga-tiga penentangan. Penentangan pemberontakan dari dalam, menjatuhkan kuasa besar Parsi dan menjatuhkan kuasa besar Rom. Dalam satu masa di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita melihat bagaimana negara yang dibina di atas ikhlas ini dapat dipertahankan 1300 tahun lebih. Daripada tahun 600 Masihi sehingga tahun 1924. Inilah dia zaman Islam. Zaman Islam. Tidak ada negara besar dalam dunia yang boleh bertahan 1300 tahun lebih. Dan kejatuhan negara lain kerana akidahnya, kerana ideologinya yang lemah. Kejatuhan umat Islam apabila mereka meninggalkan ajaran Islam. Dan yang ketiga, amal. Mestilah dibina di atas amal. Kerja, jangan tak bekerja. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan cara organisasi yang baik. Kita mesti mempraktikkan apa yang boleh kita praktikkan. Mana-mana ajaran Islam yang boleh kita buat, kita laksanakan sekarang, kita laksanakan sekarang. Yang berkait dengan individu, menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan perangai yang baik, perangai kita dengan Allah Ta'ala, perangai kita dengan sesama manusia. Jangan menunjukkan contoh yang jahat, mesti menunjukkan contoh yang baik, akhlak yang baik, perangai yang baik.
mengikut individu masing-masing. Dan begitulah juga dengan kegiatan-kegiatan jamaah, kegiatan organisasi. Apa yang kita boleh buat sekarang, kita mesti buat. Dan kita mesti betulkan amal ini dengan ilmu. Amal melalui menuntut ilmu. Kita mesti mempelajari ilmu asas Islam yang berkait dengan akidah perjuangan kita. Dan kita mesti berilmu dalam ilmu duniawi. Mesti mempunyai kepakaran dalam tiap-tiap jurusan masing-masing. Di samping kita mempunyai ilmu yang asas di dalam Islam, masing-masing mempunyai keutamaan masing-masing, jurusan masing-masing. Sama ada dalam bidang pengajian Islam, sains dalam segala cabang-cabangnya, ekonomi dalam segala cabangnya, politik dalam segala cabangnya. Mestilah kita mendalami dalam jurusan masing-masing. Di samping kita beramal apa yang boleh kita buat, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang belum dapat dilaksanakan. Di antara perkara Islam itu ialah negara Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Kita tak boleh nak laksanakan sekarang. Musuh-musuh kita pun bercakap, bah ini bercakap saja tak buat. Memang kita tak buat, betul. Kalau kita belum merentah lagi, kita belum berkuasa, kita mesti mendapat kuasa pemerintahan. Berusaha, tidak boleh menyerah kalah, tidak boleh membiarkan keadaan terus-menerus berlakunya penyelewengan. Kita mesti membuat perubahan sehingga segala ajaran Islam itu dapat diamalkan. Yang keempat, pengorbanan. Kerja Islam ni memerlukan pengorbanan. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman diri mereka, jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Allah menjanjikan syurga. Allah menjanji, bukan PAH yang menjanji. PAH ni suatu jamaah yang menegakkan ajaran Allah. Yang boleh memberi janji ialah Allah. Dan janji Allah tidak ditunaikan dengan percuma. Kita mestilah membayarnya melalui pengorbanan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat sihat, nikmat muda. Orang muda memang sihat, kuat. Gunakan kekuatan masa muda. Bila sudah letih, kita tak boleh bekerja sebagaimana masa kita muda. Kita mesti menyedari hakikat ini. Kita mengorbankan segala nikmat yang diberi oleh Allah bagi menegakkan Islam yang menjadi akidah perjuangan kita. Yang kelima, semangat. Ini keistimewaan pemuda. Semangat mereka lebih daripada orang tua. Semangat ini mesti digunakan dan diatur dengan cara yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, wa innama asy-syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang hebat itu cepat bertindak, tetapi orang yang hebat itu ialah orang yang dapat menguasai diri ketika marah. Kita mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang kuat, semangat yang hebat, suatu keistimewaan yang ada pada pemuda. Jangan nama je pemuda, semangat tak ada. Pemuda mesti bersemangat, hamasah, mempunyai semangat yang tinggi. Di antara semangatnya ialah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menunaikan kebajikan, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal yang baik. Apabila ada suatu tugas, suatu tanggungjawab, suatu perkara yang hendak ditunaikan,
berlomba-lomba untuk mengambil tugas, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, tetapi kerana semangat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti buang perangai yang ada pada orang kita. Biasanya perangai orang Melayu, kalau duduk dalam majlis dia suka duduk belakang. Kalau datang satu tempat dia suka datang lewat. Ini perangai orang kita. Mesti dibuang perangai ini. Kita mesti ke depan, berlomba-lomba untuk menunaikan tanggungjawab dan kewajipan. Ini adalah di antara perkara semangat yang mesti kita kemukakan. Merupakan suatu sifat yang paling istimewa kepada pemuda. Bukan bermakna semangat cepat bertindak tanpa perhitungan yang wajar. Semangat itu mestilah dengan ketegasan, kesungguhan, kekuatan bertindak. Dan mestilah dirangkai dengan sifat-sifat yang tersebut di atas. Semangat ini mesti dibina di atas akidah, di atas ikhlas, amal dengan bersungguh, supaya kita dapat membina kekuatan hati yang unggul di dalam menjayakan cita-cita dengan bijaksana, dengan mengerti dan faham. Dan kita dapat meraihkan di antara menunaikan tanggungjawab tanpa cuai dan lembab, dan keperluan membujur lalu melentang patah. Ada masa-masanya pemuda ni mesti membujur lalu melentang patah. Kita dapat membuat perhitungan dalam perkara ini. Inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sekiranya kita dapat memenuhi sifat-sifat ini, maka kita dapat menangani segala isu yang ada di hadapan kita. Bukan saja menegakkan akidah perjuangan, mencapai cita-cita perjuangan, tetapi menangani isu-isu yang ada di hadapan kita. Sama ada isu yang bersifat nasional. Kita melihat negara kita dilanda oleh masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Masalah politik, di antara masalah politik ialah gila pangkat, berebut jawatan, kasih kepada menjadi ketua, hubbur riyasah yang disebut oleh Nabi SAW. Kita melihat bagaimana pergolakan berlaku dalam parti pemerintah, dalam parti yang memimpin kerajaan, UMNO yang menjadi tulang belakang. Berlakunya pertarungan merebut kepimpinan di dalam parti. Jangan kita melihat begitu sahaja. Ianya mempunyai kesan kepada politik negara. Kepada politik negara. Dan kita mengambil iktibar supaya penyakit itu jangan berlaku dalam parti kita. Jangan berlaku di dalam jamaah kita. Penyakit-penyakit dalaman. Dan kita melihat bagaimana penyakit politik wang. Politik wang sedang melanda negara dan tanah air kita. Walaupun yang ditonjolnya dalam perkara pertandingan kepimpinan UMNO, padahal politik wang ni sudah lebih jauh dalam negara kita ini, melanda pilihan raya umum melalui politik wang, dan menjadi penyakit negara demokrasi barat. Golongan kapitalis membiayai parti-parti yang dijangka boleh memerintah, memberi derma di atas nama derma, padahal itu riswah politik. Diberi kewangan yang banyak untuk membeli undi, membeli pengundi, meriswahkan rakyat, menyalahgunakan
kuasa, menyalahgunakan alat-alat kerajaan. Bagaimana golongan korporat, golongan kapitalis menggunakan wang yang banyak bagi mempengaruhi kerajaan. Dan bagaimana pemerintah yang dibina di atas politik wang ini, politik wang yang dibiayai oleh golongan kapitalis, akan menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah inflasi, kenaikan harga barang-barang satu demi satu. Ini adalah bayaran daripada riswah pilihan raya. Dan kerajaan tidak berani bertindak. Bagaimana kerajaan nak bertindak kepada golongan yang membiayai mereka dalam masa pilihan raya? Kalau dia bertindak pun kepada yang kecil-kecil, yang besar-besar dia tak bertindak. Dan kita melihat bagaimana negara kita dilanda oleh masalah ekonomi. Kekayaan dibolong oleh golongan tertentu. Apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim, dulatan bainal aghniya. Kekayaan negara berkisar di kalangan golongan-golongan kaya yang tertentu sahaja. Memang ekonomi kita baik, tapi masih ramai rakyat yang susah. Memang ekonomi orang Melayu Bumi Putera baik, di ke-100-nya ekonomi Bumi Putera naik. Tapi berdasarkan kepada jumlah harta, bukan berdasarkan kepada pengagihan kekayaan. Apa yang kita mahu ialah sistem ekonomi yang adil, memberi hak kepada yang berhak, dan kekayaan diagih dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi masih lagi digantungi oleh penyakit-penyakit riba dan berbagai-bagai unsur penyelewengan ekonomi. Kita menghadapi masalah keruntuhan akhlak. Kadar jenayah meningkat, kadar penagihan dadah meningkat, kadar maksiat meningkat. Walaupun berbagai-bagai tindakan diambil, sepatutnya kita sedar dan insaf. Kegagalan sistem yang diamalkan di dalam negara, kegagalan tindakan undang-undang, kegagalan langkah yang diambil, inilah dia amaran Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut, hasil daripada kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Di mana kemusnahan akhlak berlaku daripada tangan mereka sendiri. Dan kita melihat bukan saja kemusnahan harga diri manusia, bahkan kemusnahan alam sekitar yang mengelilingi manusia oleh sifat tamak yang ada pada manusia. Kerana rakus tamak kepada pembangunan. Bukan kita tak mahu kepada pembangunan, kita mahu, tapi jangan tamak sehingga menarah bukit, menebang pokok, menimbus paya dan sungai tanpa suatu peraturan yang betul, yang merosakkan alam sekitar. Berbangga-bangga dengan pembangunan, bangunan-bangunan yang tinggi. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Di antara tanda akhir zaman itu ialah antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat tanda-tanda kemusnahan alam, berlakunya kiamat. Tanda-tandanya ialah apabila anak memperhambakan ibunya, anak tidak menghormati ibu bapa,
Kamu melihat orang-orang yang bangsat, tak kenal pakaian, tak kenal kasut, dahulunya tiba-tiba jadi orang korporat, jadi orang senang. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit. Ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dan kita tidak boleh membiarkan. Kita mesti bercakap, kita mesti bertindak, kita mesti membuat perubahan, mengubah pemikiran masyarakat, kesedaran dan keinsafan mereka. Dan kita melihat perjuangan Islam ini bukan sahaja dalam konteks Malaysia, dalam konteks antarabangsa. Kerana Islam adalah agama sejagat, agama antarabangsa. Bahkan pergolakan politik antarabangsa memberi perhatian kepada Islam. Memberi perhatian kepada Islam adalah tidak wajar. Kita gerakan Islam ni tak memberi perhatian kepada perkembangan antarabangsa. Apa yang dinamakan Order Baru Dunia yang ditajuk oleh Amerika selepas tamatnya Perang Dingin lebih ditumpukan kepada kebangkitan Islam yang dianggap oleh mereka sebagai cabaran kepada mereka. Mereka tidak melihat aspek keadilan, aspek kebaikan yang ada dalam ajaran Islam ini. Tetapi mereka melihat aspek negatif, aspek yang tidak baik. Sepatutnya mereka mengambil teladan. Di antara kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawan Mekah, memberi ucapan kepada penduduk Mekah yang pernah membunuh, yang pernah melakukan berbagai-bagai kekerasan, dengan menjatuhkan hukuman terhadap tak sampai 20 orang. Adapun yang lain, izhabu wa antumut tulaqa, pergilah kamu semua bebas. Dan kita melihat kemenangan Islam di zaman moden, kemenangan revolusi di Iran. Berapa ramai yang dijatuhkan hukuman mati? Coba jumlahkan. Kemenangan di Sudan, berapa orang yang dijatuhkan hukuman? Kemenangan di Yaman, berapa orang yang diambil tindakan? Bezakan dengan kemenangan revolusi Amerika, berapa juta mati? Kemenangan revolusi Perancis, kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia, kemenangan Pol Pot di Kamboja, berapa juta pembunuhan? Bezakan di antara kemenangan golongan Islam dengan kemenangan golongan kamu. Barulah kalau nak tuduh siapa yang ganas. Tapi Islam digambarkan dengan gambaran yang begitu tidak adil. Dan kita melihat kesan daripada kebaikan Islam ini.